Kita bersama-sama berdoa. 我们一起祷告。 Hati kami limpah dengan syukur oleh karena kebaikan-kebaikan Tuhan. 主啊，我们的心因你的美善感谢。 Kami kagum dengan pekerjaan Tuhan yang telah menyelamatkan kami. 主啊，我们敬仰你那为我们成就的救赎大功。 Tuhan, biarlah kami tidak pernah melupakan karya Tuhan yang besar. 主啊，让我们不忘记你这么大的作为。 Maka kami boleh sanggup menghargai berbagai macam pengalaman hidup yang Tuhan izinkan dalam hidup ini. 使我们能够珍惜你容许在我们生命中发生的所有的事情。 Tuhan, kami membuka hati untuk firman yang hidup. 主啊，为着你那活的道，我们要打开我们的心， Bukan hanya firman yang membuat kami mempunyai wawasan yang baru, 使你的道让我们有新的视野。 tapi kami mohon biarlah firman itu boleh menjumpai setiap hati yang terbuka kepada Tuhan. 而且这个道也能够触动所有领受人的心， Di sanalah kami boleh mengalami hidup yang diubah dari hari demi hari. 因为唯有这个道使我们能够一天一天的被更新。 Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar akan suara-Mu. 主啊，求你对我们说话，我们预备好要听你的话。 Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Saudara, sepanjang bulan ini kita akan dibawa dalam hidup yang limpah dengan pengucapan syukur. 在这个月，我们每一个星期都要谈到，我们要充满感谢。 Sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, 虽然在这困难的时刻， namun kita tetap belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. 但是我们仍然要学习对神存感恩的心。 Hari ini kita akan sama-sama lihat Keluaran pasal yang ke-15. 我们今天要一起来看出埃及记第15章。 Keluaran 15 akan menjadi dasar perenungan kita dalam ibadah pagi hari ini. 出埃及记第15章要成为我们今天早上崇拜的思想中心。 Ayat yang ke-22 hingga yang ke-27. 我们要从第22节看到第27节。 Saya akan membacakan Indonesia 22 dan kemudian nanti Mandarin akan membacakan mulai ayat yang ke-25. 从22到24节用印尼语，然后华语的要从25节念起。 Demikian firman Tuhan, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Mandarin 25 hingga terakhir. 摩西呼求耶和华，耶和华指示他一棵树，他把树丢在水里，水就变甜了。耶和华在那里为他们定了律例典章，在那里试验他们，又说：你若留意听耶和华你神的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所加于埃及人的疾病加在你的身上，因为我耶和华是医治你的。他们到了以琳，在那里有12股水泉，70棵棕树，他们就在那里的水边安营。 Saudara, setting daripada Keluaran 15 ini adalah bicara bagaimana umat Allah dia keluar dari Mesir. 在这个出埃及记15章，让我们看见以色列人出埃及的情景。 Di pasal 14 kita menemukan bagaimana di situ Tuhan membawa mereka meninggalkan negeri perbudakan. 在14章，我们看见说，神怎么样领他们从奴隶之地埃及出来。 Dan pasal 15 di bagian awal di sana kemudian bangsa ini memuji Tuhan. 然后在第15章，我们看见说，以色列人他们向耶和华唱歌， Ada satu sukacita yang besar. 因为他在他们里面有一个极大的 Ada 喜 satu 乐。 nyanyian, ada satu konser yang akbar, saudaraku. 我们看见那时候他们唱歌歌颂神，就好像一个大型的演奏会。 Dan mulai detik itu
mereka sedang berjalan menuju tanah perjanjian. 从那一刻开始，他们就从努力之地走向应许之地。 Keluar dari Mesir, keluar dari Mesir, 从埃及地出来， penuh dengan satu sukacita, 他们充满了喜 hidup 乐， baru, 是新的生活， status yang baru. 新的身份， Kemudian mereka mulai perjalanan menuju Kanaan, adalah tanah yang Tuhan janjikan. 并且他们走向神所应许之地迦南。 Setelah dalam perjalanan itu kemudian mereka menemui atau melewati berbagai macam kondisi. 但是在这个路程当中，他们遇见各样的情况， Mereka melewati berbagai macam pengalaman. 他们有各样的经历， Atau pengalamannya manis, 有美好的经历， namun juga ada pengalaman yang pahit. 但是也有苦涩的经历。 Saudara, bukankah pola ini yang kemudian kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami hal yang sama? 以色列人他们的这些经历，岂不是今天我们身为神的子女也有同样的？ Bagaimana Allah telah melepaskan kita daripada belenggu dosa, 神怎么样使我们从罪的捆绑中 dari 释放出来， perbudakan dosa, 从罪的努力中， dan kita kemudian mulai mengalami satu sukacita dalam hidup ini. 我们从中经历到一个喜乐。 Tuhan membawa kita ke tanah perjanjian, ke surga. 神也带领我们到他所应许之地，就是天国。 Namun kita tidak langsung dibawa ke surga oleh Tuhan. 但是神并没有马上把我们提到天国， Kita masih ada di tengah-tengah dunia. 我们还活在这个世上， Kita melewati sebuah perjalanan. 我们也经历这个路程。 Kita melewati berbagai macam situasi dan pengalaman-pengalaman hidup. 在这个路程当中，我们经历了各样生活的千奇百态。 Saudara, masih segar di ingatan kita tahun-tahun yang lalu kita masih bisa tersenyum. 记得去年我们还是高高兴兴的， Kita masih bisa datang ke gereja. 我们可以到教会里， Pengalaman manis, saudaraku. 但是 Pengalaman manis. 这是甜美的经验， Barangkali usaha kita berjalan dengan baik. 这是好的路程， Bisnis kita baik adanya. 我们的生意顺利， Keluarga baik-baik. 家人都好好 Kita 的， masih bisa terbang ke luar negeri, jalan-jalan. 我们还可以出国旅游， Pengalaman manis, saudaraku. 都是好的经验。 Gereja baik adanya. 教会也很好， Tetapi di awal tahun ini, 但是在这年初开始， kita mulai sulit untuk tersenyum. 我们开始很少微笑， Hidup mulai meredup. Hidup mulai meredup. 我们的生活开始暗淡， Kita melewati pengalaman padang gurun. 我们经历这个沙漠的经验， Kita mulai haus, tanda petik. 我们开始饥渴， Tidak ada air minum lagi. 不再有水泉， Barangkali air itu menjadi pahit adanya. 甚至所有的水是苦的。 Saudaraku, kita melewati pengalaman yang pahit. 我们经历到苦涩的经验， Saudara, inilah yang kerap kali terjadi dalam kehidupan kita. 这是常在我们生命中会发生的。 Padahal kalau kita mau pikirkan dengan baik, 我们好好的去思想， saudara, siapa subjek dalam kehidupan kita? 我们生命的那个主体是谁？ Saudara, siapakah tokoh utama yang membawa umat Allah keluar dari Mesir? 领神的子民从埃及地出来的人，出来的那一位是谁？ Jelas bukan Musa, 当然不是摩西， bukan Harun, saudaraku, 也不是 bukan 亚伦， siapapun, 不是其他任何的 tetapi 人， Allah sendiri. 而是神他自己。 Allah yang membawa mereka keluar dari negeri perbudakan itu. 神领他们从奴隶之地出来， Dan bukankah Allah yang sama itu? 同样的神， Allah Abraham, Ishak dan Yakub 也就是亚伯拉罕、以撒、雅各的神， adalah Allah yang memimpin kehidupan kita hari ini. 也同样的在今天带领着我们， Dia memimpin kita melewati berbagai macam pengalaman hidup. 在我们生命的各样的经历当中，他引导我们。 Saudara, bercermin dari kisah umat Allah ini. 从这个以色列人经历，我们去对照， Kita mau memikirkan apa sih arti pimpinan Tuhan itu?
我们要去思想神的带领有什么样的内涵。 Bagaimana Allah memimpin kehidupanku sebagai umat-umatnya? 神带领我们，今天他的子民。 Saudara, yang pertama, 第一， pimpinan Tuhan tidak mudah dipahami. 我们要知道说，神的带领不容易去理解。 Kita tidak mudah memahami, memprediksi bagaimana cara Tuhan memimpin hidup kita. 我们很难去完全理解神带领我们的方式。 Secara umum kita tahu bahwa Tuhan memimpin kita kepada kondisi yang baik. 一般上来说，我们认为神带领我们一定是让我们生活得更好， Situasi yang indah, 美好的情 yang 况， manis adanya. 甜的。 Betul, saudaraku. 是的， Namun jangan lupa, 但是不要忘记， namun terkadang Tuhan membawa kita dalam situasi yang sebaliknya. 有时候神也会带领我们在完全不同的情况。 Saudara perhatikan bagaimana Allah memimpin Israel keluar dari Mesir. 我们看神如何带领以色列人从埃及地出来。 Anda perhatikan peta ini, saudaraku. 我们注意看这个地图， Saudara cari itu lokasi Mesir atau Goshen yang kemudian saya lingkari dengan warna merah. 你在这个地图上去找，在这个地图上，埃及的那个歌珊地是我用红色的那个圈起来的。 Dan kemudian di bagian atas ada itu negeri atau lokasi yang namanya Kanaan. 然后在那个上面有一个迦南地。 Sekali lagi ya, ada Mesir, ada Goshen, kemudian di atas ada Kanaan. 注意，在埃及地有歌珊，然后有迦 Allah 南地。 membawa mereka dari Mesir, kemudian keluar menuju ke atas ke Kanaan itu. 神把他们从埃及地领出来，要往上到迦南地。 Saudara, sesungguhnya jarak ini Mesir Kanaan tidak terlalu jauh. 其实从埃及到迦南并不是很远的地方。 Kalau hari ini Anda dengan flight, dengan pesawat, itu paling lama di bawah 1 jam, saudara. 如果今天搭乘飞机的话，这个飞程是1小时之下的。 Kalau kemudian pada masa itu mereka berjalan kaki, kurang lebih ditaksir, kurang lebih paling 25 hari, saudara. 25 hari. 如果那个时候像他们那样子行走的话，最多行走25天。 Katakanlah 1 bulan perjalanan dengan jalan kaki, saudara. 最多走路1个月。 Tetapi bagaimana Allah memimpin kehidupan umatnya? 但是我们看见神如何带领他们呢？ Saudara, saya ulang kembali peta ini supaya lebih jelas. Saudara lihat itu ada saya lingkari. Itu ada Mesir, kemudian kalau kita melewati ada yang garis merah itu dari Mesir, dari Goshen ke Kanaan, itu jarak yang tidak terlalu jauh, 再注意看这个地图，那2个圈上的那个点，就是从埃及的歌珊到迦南，那个不是很远的距离。 Namun bagaimana cara Allah memimpin umatnya pada hari itu, saudara? 但是当时候神是怎么样带领他的子民呢？ Keluaran 13 memberitahu kita. 在出埃及记第13章那边告诉我们， Mengatakan tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar, perhatikan, berputar melalui jalan di padang gurun. 在那边告诉我们说，神领百姓绕道而行，走红海旷野的路。 Saudara, Allah sengaja membuat bangsa ini berputar, saudara. 我们看见神他是有意的让百姓绕道而行。 Anda perhatikan kembali peta ini. 再一次 Perhatikan. 注意这句话。 Maka dari lokasi yang pertama dari Goshen tidak langsung melalui tanda garis yang berwarna merah. Bukan itu pilihan Tuhan, saudara. 我们看见说，其实，在地图上，从歌珊到迦南，可以走那个红色的那条线，不是很远的路。 Tetapi Allah membawa mereka turun ke bawah, ke selatan. 但是神却带领他们往南 Anda 走。 perhatikan
Itu ada garis-garis hitam yang turun, yang putus-putus ke bawah. 我们看见在地图上那个是黑色的，这个一点点的那个指出，神带领他们走的 Mereka 路线 turun。ke bawah, 他们先往南走， kemudian naik ke atas, 然后再往上， kemudian berputar kembali, 然后又再绕道， kemudian naik lagi, 然后又再往 dan 上， baru tiba di Kanaan. 最后才到达迦南地。 Saudara sekalian, inilah cara Allah memimpin umatnya. 这就是神带领他子民的路程。 Maka jangan heran kemudian mereka menempuh perjalanan selama 40 tahun. 所以我们知道说，他们在旷野总共走了40年之久。 Saudara bandingkan 25 hari dikontraskan dengan 40 tahun, saudaraku. 我们可以看见这当中这么大的对照，25天跟40年。 Pimpinan Tuhan tidak mudah kita pahami. 神的带领是我们有时候很难理解。 Keluaran 13 memberitahu kita, di sana Tuhan mengatakan, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, yaitu jalan yang ada di garis merah itu. Walaupun jalan ini paling dekat. 在这里，这个出埃及记第13章告诉我们说，神没有领他们往那里走，就是非利士地的道路虽近，却没有往他们往那个 Saudara, 路 ada 程。 jalan yang lebih dekat. 其实有更近的路， Ada sesuatu yang lebih efisien. 有可以更有效率的方式， Tetapi itu bukan pilihan Tuhan. 但是神却没有选择。 Pimpinan Tuhan memakai cara yang aneh barangkali bagi kita. 神的带领可能在我们的眼中会看为觉得不能理解。 Kita kembali ke dalam Keluaran 15 tadi, saudaraku. 我们回到刚才出埃及记第15章， Kita memberitahu kita bahwa setelah mereka 3 hari perjalanan di padang gurun, 在那边让我们看见他们在旷野走了3天之后， bekal mereka habis. 他们所带的 Air habis. 储备， Mereka 无论食物 haus. 或者水都已经完了，他们口渴了。 Saudara, apa yang terjadi? 发生了什么？ Apa yang Anda lakukan pada mereka? 神如何带领他们？ Kemana Allah memimpin menuntun mereka? 神带领他们往何处去？ Mengejutkan sekali, Tuhan membawa mereka bukan ke tempat yang berlimpah dengan air. 神并没有带领他们到一个水泉很多的地方， Tuhan bawa mereka ke tempat yang namanya Mara. 神却带领他们到一个地方，名叫马拉。 Mara artinya pahit. 马拉的意思是苦， Airnya pahit. 那边的水是苦的。 Di tengah-tengah rasa haus, 在他们口渴的时候， mereka tidak bisa meminum air. 他们却不能够喝那个水。 Sekali lagi, kita dibuat bingung dengan cara Allah memimpin umatnya. 再一次的，我们看见神带领他的子民的方式，让我们难以理解。 Saudaraku, Tuhan menuntun kita kepada pengalaman-pengalaman yang pahit. 神有时候也会带领我们经历一些苦涩的经验。 Saudara, mengapa Tuhan memilih pengalaman yang pahit yang dihadirkan dalam hidup kita? 为什么有时候神选择在我们生命中发生一些苦涩的事情？ Apakah dia adalah Allah yang jahat? 难道神是坏的吗？ Kejamkah dia? 难道他是这么狠心吗？ Saudaraku, pengalaman yang pahit adalah sesuatu yang Tuhan pakai dalam hidup ini. 但是事实上，苦涩的经验也是神能够使用的。 Jikalau dalam perjalanan kita ini hanya dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman yang manis saja, 如果在我们的生命当中只是充满所有都是美好的经验的话， sangat dikhawatirkan kita akan miss dengan the true sweetness. 很担心的是，我们可能会错过了那真正甜美的。 Sekali lagi, jikalau dalam perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini, kita hanya dipenuhi dengan hal-hal yang manis saja. 再一次的向大家呈现，如果在我们的生命中所发生的事情，一切都是美好的， Pekerjaan baik,
工作都好， keluarga baik, 家人都好， gereja baik, 教会都很好， situasi bangsa baik, 国家安好， semua manis, saudaraku. 一切都美好。 Saya khawatir. 我非常的担心， Kita miss, kita kehilangan 我们会错过，我们会看不到 dengan manis yang sesungguhnya itulah Tuhan sendiri. 那一个真正的甜美，就是神他自己。 Kita mulai fokus dengan hal-hal yang menyenangkan tadi, saudaraku. 我们的焦点可能就会放在这些美好的事上， Namun kita mulai melupakan Tuhan. 我们可能就开始忘记神。 Saudara, adanya bitter 有了苦涩， membuat kita mengerti apa artinya manis. 会让我们更能够体会什么是甜美。 Ketika kita tahu itu pahit, 当我们能够分辨这是苦 mengalami 的 kepahitan itu， 也经历过这个苦， membuat kita bisa menghargai apa yang disebut manis. 使我们能够更珍惜美好的事。 Melalui pengalaman pahit, kita akan mengerti the true sweetness. 经过苦涩的经验，让我们能够理解那一位真正的甜美。 Melalui pengalaman pahit, 经历苦涩的经验， justru kita bisa merasakan betapa manisnya Tuhan itu. 让我们才能够真正的感受到神是如此的甜美。 Itulah yang disebut sweetness. 这就是真正的甜美。 Saudara, sayang sekali umat Allah tidak mampu melihat hal tersebut. 很可惜，神的子民没有办法看见这一切。 Di tengah pengalaman pahit itu, 在他们苦涩的经验中， ayat 24, mereka bersungut-sungut. 24节他们向神呼求， Mereka protes, 他们发怨言 mereka，marah, 他们发怒， mereka melupakan kebaikan dan kemanisan yang Tuhan pernah berikan. 他们忘记过去神让他们经历过苦，也让他们经历过甜。 Saudara, hari ini berapa banyak di antara kita sedang melewati pengalaman yang pahit dalam tahun ini, saudaraku. 在我们的当中，今年也有许多人正在这苦涩的经验中。 Saya berdoa, 我为你祷告， biarlah saudara boleh merasakan betapa manisnya Tuhan itu. 巴不得你真正经历到这位甜美的甘甜的神。 Saudara, pengalaman yang pahit itu membuat kita menjadi pribadi yang teruji. 苦涩的经验会使我们能够成为经得起经历的人。 Kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin teruji. 我们成为能够被考验的人。 Ayat ke-25 di sana Tuhan menguji umatnya. 在25节，我们看见神如何考验他的子民， Apakah mereka sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan? 他们是否真正听见神的声音？ Apakah mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan? 他们是否行神眼中看为义的事？ Pengalaman pahit adalah masa pengujian bagi kita. 苦涩的经验是我们被考验的时候。 Dan berikutnya pengalaman pahit adalah momen di mana kita boleh semakin mengenal Tuhan. 也唯有经历苦涩的经验，能够使我们更认识神。 Saudara perhatikan di Mara, di tempat yang pahit itu. 我们看见在马拉那被称为苦的地方， Allah memperkenalkan diri kepada umatnya. 神向他的子民再一次的显明他是谁。 Allah hadir dengan sebagai Yehova Rafa. Tuhan mengatakan, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. 上帝向他的子民显明他是医治的神。 Di tengah-tengah situasi yang pahit, kita makin mengenal Tuhan. 在那苦涩的经验当中，能够使我们更认识神。 Di sanalah Allah mulai memperkenalkan dirinya lebih dan lebih lagi. 在那个经验当中，神会让我们更清楚的看见他。 Saudara, saya berdoa, 我为大家祷告， biar di masa-masa yang sulit ini, 让我们在这苦难当 di 中， masa yang gelap ini, 在这暗淡的当 saudara boleh 中， makin mengenal Tuhan. 让我们更认识神， Engkau melihat Tuhan lebih jelas. 我们更清楚的看 Engkau 见 mengingat Tuhan 神， lebih dekat lagi. 我们与神更亲近。 Saudaraku, ada seorang jemaat yang di usia lanjut, dia terkena COVID, saudaraku. 有一位会友在他高龄的情况下，染了疫。
Tentu nggak mudah bagi dia melewati masa yang seperti itu. 在他这个病痛的过程当中，非常不容易。 Dia ngomong begini, saudaraku. 他那样子说， Antara hidup dan mati 在生死之间， hanya dibatasi benang yang tipis. 只是一线之的距离。 Saudara perhatikan, ini pengalaman yang kemudian membuat dia sadar tentang kehidupan yang dia jalani tengah-tengah dunia. 我们看见他经过这次的这个经历，使他能够看清这世上的生活是什么样的样貌。 Antara hidup mati itu tipis sekali. 在生死之间，就是一线的距离罢了。 Saudaraku, pada momen ini rekan kita dia mulai mengenal dan makin mengenal Tuhan. 我们看见我们的这位的我们的会友，他更认识神了。 Yang memahami arti sweetness. 他体会到说什么是真正的甘甜。 Saudara, poin 1 membicarakan betapa pimpinan Tuhan adalah sesuatu yang sulit kita pahami. 第一点，我们已经谈到说，神的带领有时候是我们很难理解的， Kita bingung, 我们不晓得怎 kita 么办， terkejut barangkali. 也许让我们觉得惊慌。 Tapi poin kedua, 进入第二点， sekalipun tidak mudah kita pahami, 虽然很难理解， tapi pimpinan Tuhan itu tidak pernah salah. 但是神的带领从来不错。 Puji Tuhan untuk pimpinannya kepada kita. 我们赞美神，因为他还在带领着我们。 Saudara, memang saat itu umat Allah tidak bisa minum air. 的确，神的子民在马拉那边不能够喝水， Di depan mereka airnya pahit. 在他们的眼前的水是苦的， Mungkin airnya beracun. 可能这水是有毒的。 Tetapi Tuhan kemudian mengubah air yang pahit itu menjadi manis. 但是神却能将这苦涩的水化为甘甜， Saudara, melalui sepotong kayu,只是借着一棵树， air itu menjadi manis. 这水变甜了。 Alkitab mengatakan Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. 在圣经里告诉我们说，耶和华吩咐摩西将一棵树把它丢在水里，水就变甜了。 Kita tidak tahu kayu jenis apa ini. 我们不晓得这是什么样的树， Kayu dari pohon apa? 这个木头是 Sehingga 从什么 mempunyai 树， khasiat yang luar biasa. 使得这个水却有这么大的功能。 Kita tidak tahu, saudaraku. 我们虽然不知道， Tetapi beberapa penafsir mengatakan 但是有一些解经家那样子说， secara simbolis 这是一个象征。 ini menunjuk kepada kayu salib. 这个木头指向十字架， Pada kayu saliblah 唯有在十字架， anak manusia itu tergantung. 人子被挂在其上。 Pada kayu saliblah Yesus Kristus yang mengubah hidup manusia. 耶稣被挂在十字架上，使他能够改变人类的生命， Dari hidup yang pahit, 从苦涩的生命， dari hidup yang dibelenggu oleh dosa, 从被罪恶捆绑的生命， menjadi hidup yang manis. 成为甘甜的生命， Hidup yang berdamai dengan Allah. 成为能够与神和好的生命。 Setelah hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. 今天我们将要领受圣餐， Kita memperingati karya terbesar yang Allah sudah demonstrasikan. 我们去瞻仰神向我们显明的这么美妙伟大的作为。 Dia mengubah hidupmu dan hidupku. 他改变了你我， Dari bitterness menjadi sweetness. 从苦涩变为甘甜。 Saudara sekalian, di ayat ke-27. 在第27节，让我们看见， Memberitahu kita bahwa akhirnya mereka tiba di tempat yang namanya Elim. 最后神的子民到了一个地方叫以琳。 Saudara, Elim adalah tempat yang luar biasa. 以琳是很美好的地方， Elim adalah miniatur dari tanah Kanaan itu. 以琳是迦南地的缩影。 Saudara, Elim adalah tempat yang menyegarkan.
以琳是让人家觉得很舒适的地方。 Ada 12 mata air, saudaraku. 这里告诉我们，那边有12股 Di 水泉 tengah-tengah，gurun ada 12 mata air yang limpah dengan air. 在沙漠干旱之地，这个地方却有12股水泉， Ada 70 pohon korma. 有70棵棕树， Mereka bisa berteduh. 他们可以在那边被荫蔽， Mereka bisa makan. 他们有 Mereka 吃 bisa 的， minum. 他们有喝的。 Disinilah Tuhan menjamu dan menyegarkan mereka. 就在这里，神给宴请他们，使他们能够得到吃物。 Saudaraku, pimpinan Tuhan tidak pernah salah. 我们看见神的带领从来不会错。 Di Marah, air yang pahit menjadi manis. 在马拉，苦的水变成甘甜； Di Marah, mereka mulai mengenal Tuhan. 在马拉，他们认识到神； Dan di Elim, mereka menikmati miniatur tanah perjanjian itu. 在以琳，他们能够体会到迦南美地的缩影， Itulah sweetness. 这就是甘甜。 Jikalau hari ini saudara sedang melewati pengalaman yang pahit, 如果今天我们正在经历苦涩， seolah-olah kita berada di Marah. 似乎我们就在马拉， Kita haus, 我们饥渴， kita merasa air itu pahit adanya. 我们觉得眼前的水非常苦。 Saudara dengar baik-baik. 我们要好好的听， Di depan kita, 在我们的眼前， tidak jauh dari kita. 不远之处， Di depan kita 就在眼前 ada Elim, 有以琳。 ada pengalaman yang manis, 神要让我们经历到甘 ada 甜， kesegaran, 神要苏醒我们， ada kelegaan yang Allah hadirkan, yang Allah siapkan untuk saudara 神 dan saya. 为我们预备那个让我们觉得放松舒适的， Saudara jangan menyerah, 所以不要放弃， lanjutkan perjalanan ini. 继续往前， Kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. 继续与神同行。 Pastikan engkau dalam pimpinannya yang tidak pernah salah itu. 要确定的就是，我们就在他的带领当中，因为他的带领从来不错， Di depan kita, 就在我们的眼前。 Tuhan akan menjamu kita. 神要宴请我 Dia 们， memberikan kelegaan dan kesegaran kepada kita. 他要使我们苏醒。 Saudara, saya akan akhiri renungan ini dengan sebuah kalimat bijak. 我要结束我今天的讲道，跟大家分享一个智慧的句子。 Saya terjemahkan dengan terjemahan yang bebas. 我就按照我的意思去翻译。 Awan yang paling gelap, 那个 awan yang paling tebal 那个最浓黑的云， akan membawa hujan yang paling lebat. 代表着大雨即将来临。 Saudara, bukankah ketika kita melihat cuaca awan itu gelap sekali, 当我们看见天上的云彩开始浓黑的时候， itulah pengalaman pahit, saudaraku. 这就是我们苦涩的经验。 Engkau tidak mampu melihat hari esok. 我们看不见明天， Kita bingung, 我们不晓得该怎么办， gelap. 觉得眼前一片黑暗。 Namun ketahuilah, 但是要知道， setelah gelapnya awan itu, 在这黑暗的背后， bahkan semakin gelap awan itu, 甚至这乌云越浓厚， maka hujan berkat akan Tuhan turunkan dengan begitu lebatnya dalam hidup kita. 神的恩雨将要倾倒在我们的身上。 Di depan kita, Tuhan siapkan pengalaman-pengalaman yang manis. 在我们的前面，神也为我们预备甜美的经验。 Kita semakin mengenal Dia, 当我们更认识神， kita semakin dekat dengan Dia. 当我们越亲近他， Bahkan Tuhan hadirkan kelegaan, kesegaran di dalam hidup ini. 神要在我们的经历当中，一次一次的使我们苏醒。 Amin, saudaraku. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Dengan hormat saya mengundang Pendeta Musa Salomo untuk boleh membawa kita di dalam doa. 我们恭请罗牧师来带领我们祷告。
Tuhan yang penuh rahmat dan rahimi, kami mengucap syukur kehadirat Tuhan. 主啊，充满恩典的神，我们将我们的感谢带到你的宝座前。 Karena pada hari ini kembali melalui firman Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. 因为今天再一次的借着你的话语，你对我们每一个人说话。 Engkau tahu situasi kondisi setiap kami masing-masing. 主啊，你知道我们每一个人的状况。 Engkau senantiasa memberikan pimpinan kepada setiap kami. 你时刻的带领着我们每一位。 Walaupun kami seringkali tidak mengerti akan pimpinan Tuhan. 虽然多少的时候我们不能够完全理解你的带领， Kami merasa pimpinan Tuhan begitu pahit adanya. 有时候我们觉得你的带领让我们觉得很苦涩。 Padahal sebenarnya Engkau ingin kami menghayati akan manis yang sejati. 但是事实上，经过这个苦涩，你要让我们能够体会那真正的甘甜是什么。 Dan kepahitan yang kami alami agar kami diuji lebih indah, lebih serupa dengan Kristus Yesus. 并且经过苦涩的经验，我们可以被塑造成更像基督。 Dan melalui kepahitan, agar kami lebih mengenal Tuhan yang begitu manis, Tuhan yang begitu indah. 并且经历苦涩的经验，让我们能够真正更认识神，更看见神的美善。 Tuhan, kami bersyukur bahwa pimpinan Tuhan tidak pernah bersalah. 主啊，我们感谢你，因为知道你的带领从来不会错。 Kami manusia penuh kekurangan dan kelemahan. 我们是非常欠缺、软弱的人， Tetapi Engkau adalah Allah yang sempurna. 但是你却是完美的神。 Engkau akan memimpin kami dari Mara untuk mengalami akan Elim. 你要带领我们从马拉的苦涩中经历到以琳的甘甜。 Tuhan, kami bersyukur. 主啊，我们感谢你， Pimpinan Engkau begitu indah dan manis. 你的带领是如此的好与甘甜。 Sekalipun suara manusia sudah berhenti, 虽然我们人类的声音已经止境， biarlah firman Tuhan terus berbicara kepada setiap kami. 让神你自己的话语继续在我们的心中对我们说话。 Kami diteguhkan, kami dikokohkan oleh firman Allah. 也唯有借着你的话语，我们可以被坚固。 Biarlah dengan mata iman kami menegada kepada Tuhan. 让我们用信心的眼时刻仰望你。 Kami berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. 我们祷告感谢神， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa bersama. 是奉靠主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。